sahabati ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi kita ini diisi dengan pengisian-pengisian. Yang tadi pengisian sirah, yang pengisian sekian-sekian. Banyaknya pengisian kita ini moga-moga memberikan kita satu lonjakan untuk menangkis serangan-serangan yang berada pada akhir zaman ini, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambungan CD kedua lah kita panggil, ataupun kelas kedua tentang surah Sajadah. Yang surah ini kita bacakan dan kita dengar pada setiap hari Jumaat. Yang surah ini ada berapa ayat, tuan-tuan? Berapa ayat, tuan-tuan merahmati Allah? 30 ayat. Dia tak cukup, tuan-tuan merahmati Allah. Kalau pengkajian Al-Quran ini, dia tak cukup sekadar kita tahu ayat. Ayat berapa? 30. Tak cukup, tuan-tuan. Berapa kalimah yang ada dalam surah Sajadah? Pernah kira ke tidak? Dalam surah Sajadah kita ada 380 kalimah. Perkataan lah, maksudnya satu lah. Satu tu satu perkataan. Rabbana alamin, Tuhan tu satu perkataan. 380 kalimah kalau kita kira melalui perkataan bahasa Arab lah. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu jadi panjang lagi lain. Dan ada berapa huruf, tuan-tuan? Dia tak cukup untuk mengkaji sesebuah tafsir. Ulama ni sampai tahap begitu untuk kaji mukjizat Al-Quran itu. Berapa surah Sajadah ni kalimahnya? 380 kalimah. Berapa huruf yang ada dalam surah Sajadah? 1850 huruf. Ini kajian-kajian ulama yang kita mungkin boleh buatlah kira-kira. Cuma mungkin kita punya kiraan berbeza dengan kiraan ulama, sebab ada beberapa huruf yang nyata pada beberapa huruf yang ada dan kemudiannya lah yang ditambah dan sebagainya. Tuan-tuan yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma surah Sajadah ni dia terkenal sangat sebab namanya Sajadah. Nama dia seorang sujud. Padahal dalam Al-Quran kita ada 15 surah yang ada sujud sajadah. Jadi ayat yang ke-15 surah Sajadah ini ada sujud sajadah dah, ada logo sujud sajadah tu, dan dinamakan surah ini sebenarnya atas sebab itulah, sebab ada sajadah tu. Quran ni dia ada 15 tempat sujud, sajadah ayat. Jadi yang cantiknya tu, Quran ni dia ada, kalau dalam Quran tu kita kira-kira yang ada ayat sujud ni 15. Dan surah Sajadah ni satu-satunya surah yang meletakkan ayat ke-15 sebagai tempat sujud. Jadi sebab tu surah Sajadah ni dia macam kita panggil apa? Rois ataupun ketua, bos kepada surah-surah yang lain. 15 surah yang sujud itu, yang sebab dan Allah bagi petunjuk itu melalui ayat yang ke-15 lah. 15 tempat sujud surah yang ayat yang ke-15 pada surah Sajadah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk ayat kedua begitu, kita ambil balik, sebab kita belum bincang lagi bab sujud tu, tuan-tuan. Bab sajadah ni. Kenapa dinamakan surah Sajadah? Kalimah sajadah ni daripada mana? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sajadah ni dia ambil dari perkataan sawajid. Sawajid ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia rujuk kepada pohon kurma. Sebab apa pohon kurma, tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab kurma ni dia pohon yang sangat kuat. Dia mencengkam ke dalam bumi sehinggalah kukuh walaupun ditiup badai yang kuat. Ni macam mana nak cakap Allah relatekan banyak benda pada hari Jumaat. Nak cerita macam tu. Hari Jumaat yang kita panggil sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia bagi orang Islam. Dan hari itu hari di mana turunnya Al-Quran ketika itu. Supaya kita balik pada Allah hari Jumaat tu, tuan-tuan. Setiap minggu. Sebab tu kena ingatkan anak-anak. Masa hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu, tuan-tuan pemerhati Allah Subhanahu wa taala, minta mak-mak, ayah-ayah ataupun AJK yang ada kat surau tu ambil mikrofon. Buat pengumuman, ingatkan pada anak-anak kat belakang, anak-anak sekolah, anak-anak yang hadir, tolong berikan 10-15 minit, diam sekejap, bagi balik masa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam seminggu tu jarang kita bagi masa pada Allah. 15 minit diam dengar khutbah sekejap, jangan tidur. Kita balikkan kembali masa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau cerita kurma ni,
antara surah yang cerita pasal kurma ni, antaranya surah Al-Kahfi lah. Banyaklah kehebatan kurma ni. Kan, Al-Kahfi ni pun tengok berlaku pada hari Jumaat juga, disunatkan bacaannya pada hari Jumaat. Jadi pemilik kebun, ada dalam surah Kahfi tu, dari 3 cerita kan. Cerita yang terakhir tu ada pemilik kebun. Tuan-tuan tengok, pemilik kebun tu, kalau kita perhatikan tafsirannya, dia jadikan pohon kurma sebagai pagar dalam kebun tu. Jadi tak pelik Arab panggil kurma ni sebagai sawajid. Sawajid ni maksud tadi saya sebutlah. Sajadah ni beri kalimah yang maksudnya kukuh pegangannya, kukuh keimanan yang ada pada orang mukmin walaupun datang ketika itu badai, datang ketika itu fitnah, datang ketika itu pembantaian, penyiksaan. Ni tuan-tuan, mukjizat Al-Quran. Dulu dia sajadah ni makiyah, maka diberikan kekuatan orang yang kena fitnah, kena bantai ketika itu, kena penyiksaan. Sebab itulah surah ni datang ketika mana? Sebelum hijrah. Surah yang nak pujuk hati orang yang baru berjinak dengan Islam, yang dapat kita faham orang yang sujud benar-benar melakukan sajdah, benar-benar melakukan sujud itu, nanti benar-benar iman dia adalah iman yang kukuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk ayat kedua, dia banyak relate-nya pada tafsiran ni tuan-tuan. Dia best sebenarnya tafsiran ni. Kalau kita kaji, duk baca, kita pun akan macam gitu tuan-tuan. Kadang-kadang tersenyum sendiri, kadang-kadang menangis sendiri tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada peringatan-peringatan yang kita tak sedar tuan-tuan. Maka lepas surah Sajadah, ada surah yang namanya surah Al-Ahzab. Lepas daripada surah Sajadah ni, Allah relatekan cerita kurma tadi. Masuk kepada surah Al-Ahzab. Ahzab ni cerita apa sebenarnya tuan-tuan? Cerita tentang angin kuat. Datang terbangkan kemah-kemah tentera azab yang kafir ketika itu. Tuan-tuan kalau tengok kisah azab ni, dia suatu benda yang sangat besar tuan-tuan. Sampai dunia buat mencipta takbir raya kan. Apa takbir raya kita tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma salli ala Muhammad, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Kalau orang Arab ni, dia punya takbir dia agak tegas ataupun menunjukkan seolah-olah kemenangan. La ilaha illallah wahdah. Gitu kan. Kalau Melayu ni, dia mendayu-dayu. Sebab Melayu ni terkenal raya balik kampung. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Ahzab, dicipta takbir raya itu kerana Ahzab. Cerita tentang angin kuat. Datang terbangkan kemah-kemah tentera Ahzab orang kafir ketika itu. Padahal ketika itu, orang Islam ni tuan-tuan, duduk sebelah aja. Ahzab ni kita panggil perang Khandaq jugalah. Perang apa tu? Perang parit tu kan. Jadi ketika itu orang Islam 3,000 orang je tuan-tuan. Dikepung oleh 3 puak. Asalnya 2 je. Tapi ada orang Islam sendiri, Bani apa nama tu, Allahumma salli Muhammad, ada orang yang menjadi sekutu Islam ketika itu, akhirnya paling tandah. Jadi 3 musuh pula. Daripada 3,000 tu tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, punya teruk ketika itu, akhirnya Allah terbangkan angin kuat, kemah-kemah tentera kafir, sampai ada yang cedera, ada yang mati dan sebagainya. Dan ketika itu tuan-tuan, nak cerita angin ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Orang Islam, hatta Nabi SAW ketika itu, tak perasan ada ribut yang berlaku pada tentera Ahzab. Bahkan kota Madinah ketika itu, tak ada kesan-kesan berlaku angin badai pun. Malah ketika itu tuan-tuan, orang-orang kita panggil ummahatul mukminat, orang-orang perempuan-perempuan yang membantu perang ketika itu, sampai tahap dia kata inilah perang paling penat ketika itu. Sampai tahap tentera Ahzab ada yang balik undur diri sebab penat tunggu tak ada hasil. Dia kepung Nabi SAW selama 27 hari. Tak boleh masuk, tak boleh keluar. Tiga-tiga semua tak mampu nak masuk. Memberi isyarat. Isyaratnya apa tuan-tuan? Bahawa iman ni jangan buat main-main. Orang beriman jangan buat main-main. Doa orang beriman jangan buat main-main. Jangan nafikan kehebatan orang yang rapat dengan Allah. Tuan-tuan mungkin tak pernah jumpa orang yang rapat dengan Allah tuan-tuan. Dulu saya degil kan kadang-kadang.
Orang yang rapat dengan Allah ni tuan-tuan, apa sahaja yang dia sebut, Allah akan beri walaupun lambat. Terutamanya mak bapak, terutamanya guru-guru yang beriman. Hati-hati dengan mereka seperti mana Nabi SAW akhirnya tentera Ahzab kalah dengan sebab angin saja tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sujud pada setiap kisah surah adalah berbeza. Maksudnya sujud ada 15 tempat dan 15 tempat tu semuanya mempunyai kisah yang berbeza-beza lah. Antara sebab Allah berikan makna yang berbeza-beza. Contoh macam kita baca Rabbal Alamin lah. Tanzilul kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Ini ayat kedua surah Sajadah. Rabbil Alamin ni tuan-tuan. Kalau kita cari dalam Quran banyak. Dalam Fatihah haji kita dah jumpa dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Sama. Perkataan yang sama Allah guna. Malah la'allakum tashkurun, la'allakum banyak sangat yang Allah berikan makna ataupun guna perkataan yang sama balik je. Tapi perasan tak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkataan itu akan memberikan makna yang sangat beza dari segi pendekatan, dari segi banyak benda, walaupun perkataan yang sama. Ni mukjizat Al-Quran tuan-tuan. Tak ada orang boleh buat macam tu. Sebab tak nak orang duk bosan dengan kisah-kisah yang Allah cerita dalam Quran. Ni mukjizat Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sujud sejadah ni, dia bukan sekadar serah diri habis dah, bukan. Dia bukan sekadar nak solat je habis jadi sah dah. Nak cerita sujud sejadah ni tuan-tuan, nak bagi orang faham ada kenapa ada solat sejadah, kenapa setiap Jumaat kita kena sujud. Kena cari, kena faham, kena serahkan seluruh diri kita supaya sujud kita itu betul-betul menyebabkan Allah tu dekat pada kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada bumi, kita ada matahari, kita ada bulan, bintang. Makhluk-makhluk yang kita sebut, yang saya sebut ni tuan-tuan, Allah sebut satu persatu. Bumi sujud, matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, gunung sujud, pokok sujud, binatang sujud. Apa lagi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Perkara paling besar adalah tuan-tuan cuba cari kenapa makhluk-makhluk ni sujud. Adakah sekadar letak kepala atas tanah macam kita? Kaedah sujud makhluk ni sama tak? Tak sama tuan-tuan. Adakah letak sujud mesti sujud atas tanah? Tak tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab as-sajadah itu bukan posisi. Bukan posisi. Tapi dia menghasilkan suatu bentuk kesedaran. Yang kita ni rendah. Dan kita ni menyerahkan seluruhnya pada Allah. Kalau sujud kita tak sampai ke situ tuan-tuan, maka kita belum sejadah lagi. Kita belum sujud pun lagi. Tuan-tuan tengok tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita cerita pasal sujud ni tuan-tuan. Dia bahkan bukan bintang, bukan tu saja yang sujud tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tuan-tuan buka surah Al-Hajj. Al-Hajj ni surah yang memang puji Allah semua sekali. Cerita pasal kebesaran Allah semua sekali. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ardi. Cerita pasal seluruh alam ini daripada dulu sampailah kiamat nanti, mereka ni akan kekal melakukan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa sambungan ayat ni tuan-tuan? Sambungan ayat surah Al-Hajj ni tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada Allah dah mula cerita pasal ketaatan, matahari terbitnya, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada cerita sujud ni tuan-tuan, Allah pun cerita. Cerita pasal apa? Allah mula cerita tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mula-mula cerita pasal sujud pasal kiamat. Tiba-tiba Allah cerita pasal ketaatan. Matahari kerja dia terbit mesti daripada timur. Dia mesti terbit tepat pada masa dia. Dia tak ada macam kita tuan-tuan. On the way. Kan? Mesej sikit on the way. La ilaha illallah. Gunung ni kerja dia memang jadi pasak saja pada bumi. Bulan ni dia tak ada main lari-lari. Kejap lari kan. Ada kita dengar tuan-tuan. Bulan tengah-tengah ni, bulan di tengah-tengah, tiba-tiba bulan dia merajuk tengah lari-lari. Tak ada tuan-tuan. Tengah-tengah bulan, dia mesti dah mula nampak purnamanya tu. Kalau 13, 14, 15 Ramadan tu, nampaklah bulan purnamanya. Belum pernah lagi kita dengar bulan ni derhaka kan. Angkat sumpah. Matahari ni pergi bercuti. Tak ada tuan-tuan. Mereka itu yang namanya taat. Mereka itu tetap juga sajadah. Mereka tetap sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan
Sebab itulah pembukaan surah Sejadah ini, Nabi mention surah tu. Nama surah tu walaupun Allah bagi nama surah Sajadah, tapi Nabi mention sallallahu alaihi wasallam Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Allah Nabi sebut tiga nama tu. Sebab pembukaan dengan tanzil itu semuanya memberi makna yang sangat besar, memberi gambaran seluruh surah Sajadah, tuan-tuan. Sebab tu pembukaan surah ini menggunakan perkataan Alif Lam. Alif Lam Mim kita dah bincang panjang dah sebelum ni cerita pasal ulum Quran. Sebab Alif Lam Mim ni dia nak mengkerdilkan manusia supaya manusia ni faham yang kalau kita pakar dalam sesuatu perkara, jangan anggap orang lain tak tahu. Sebab gitu tuan-tuan. Jangan sebab 30 ayat kita dah habis tadabbur dah, kita rasa kita paling tahu dah lepas ni. Tuan-tuan, Alif Lam Mim, Allah cabar kita. Buat kita macam budak-budak tadika. A, meh ikut sini. A, meh ikut sini. B. Ikut sini cepat-cepat. C. A, B, C. Itu tuan-tuan. Ikut satu-satu. Alif Lam Mim. Huruf yang kita faham. Kita boleh tahu. Ini huruf alif. Ini huruf lam. Tahu tuan-tuan. Tapi tak boleh nak maknakan. Nak maknakan tak mampu. Kalau kita belajar ABC, kita tahu. Kita tahu sebab apa kita belajar. Kan kita belajar ABC ni sebab kita nak pergi lebih advance. Kita nak pandai membaca. Nak sekian-sekian. Tapi Alif Lam Mim ni tak boleh tuan-tuan. Alif Lam Mim tak tahu nak pergi mana. Asas dia apa tuan-tuan? Asas dia adalah mengkerdilkan manusia supaya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia takkan sempurna surah Sejadah ni kalau kita tak sebut Alif Lam Mim. Takkan tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita baca sama-sama tuan-tuan ayat kedua. Kita baca sama-sama seperti mana kita sebut sebelum ni. Moga-moga mendapat pahala bacaan untuk kita semualah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab la raiba fih min rabbil alamin. 3 tuan-tuan yang surah Al-Azim. Tuan-tuan yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kedua ni saya suka jugalah. Sebab ayat kedua ni menggambarkan betul-betul keseluruhan surah Sejadah. Ayat kedua ni, kalau saya suka jadikan dia 3 tema. Kalau tuan-tuan selalu baca tuan-tuan, tuan-tuan boleh tema-temakan. Ada ulama' yang temakan berdasarkan sirah. Ada ulama' yang temakan berdasarkan macam-macam perkara lah. Ada Allahumma salli Muhammad, ada ulama' yang berikan tema itu dengan Allahumma salli dengan fihris, kita panggil fihris lah. Dengan isi kandungan cerita-cerita. Contohnya ayat 1 sampai 5 itu syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. 6 sampai 11 proses kejadian manusia. 12 sampai 15 ada orang yang nak minta kembali pada dunia. 16 hingga 20 Allah cerita pula cara-cara nak makbul doa kepada Allah. 21 25 azab kecil. 26 hingga 30 jangan layan orang musyrik. Ada ulama yang memang bahagikan sebegitu. Ada pun tuan-tuan yang dimulakan Allah, ada tafsir-tafsir moden ataupun kita mungkin sesekali boleh ta'amal, perhatikan Al-Quran. Kalau tengok kan kita boleh kecilkan skop perbincangan kita. Tema surah kita ini tuan-tuan, kita ada 3 tema saja. 3 bukan terma tuan-tuan, terma dia tema, 3 fihris, 3 isi kandungan. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tema ni dia masuk tema yang teguran, tema-tema yang saya nak pecahkan ni tuan-tuan. Kita akan nampak tema ini adalah satu tema teguran. Sebab ni surah Sejadah tuan-tuan, tema motivasi untuk orang Islam setiap hari Jumaat. Supaya orang Islam ni dia tak rasa macam tertindas. Walaupun dalam dunia rasa ditindas. Macam tu tuan-tuan. Tema yang ada tegurannya. Tegurannya itu sesuai sepanjang zaman. Nasihatnya tak bosan dengar sampai kiamat. Kalau orang dulu baca Sejadah, dia kuat kerana penindasan-penindasan yang berlaku. Tuan-tuan, dulu orang sibuk dengan Nabi palsu, maka nasihatnya sama tuan-tuan, surah Sejadah. Jadi orang yang terimanya berbeza-beza. Dulu sibuk dengan yang kena seksa, keadaan yang berbeza dengan kita sekarang. Tapi ayatnya tetap sama, surah Sejadah. Semangat yang hadir pun akan sama tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kita zaman kita macam mana tuan-tuan?
Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada rasa takut tuan-tuan. Jaga diri baik-baik. Sebab era ini eranya sudah sangat berbeza. Kita dah melampaui zamannya ataupun kehidupannya Nabi Nuh alaihi salam yang hidupnya 900 tahun je. Tapi ada akses teknologi paling moden zaman tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Sampai ada kapal, dalam kapal dia boleh cakap dengan anak dia yang tengah berenang, saya tak tahu naik helikopter ke apa, boleh berenang naik sampai atas gunung. Tak boleh tuan-tuan, mana ada orang boleh berenang sampai atas gunung tuan-tuan. Banjir atas gunung 40 hari, anak dia boleh berenang nak pergi atas gunung. Tuan perhatikan, teknologi zaman itu sangat melangkaui. Boleh jadi dia naik helikopter tuan-tuan. Sebab mereka boleh bercakap. Boleh bercakap dengan kapal, daripada kapal sampai ke anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh boleh balas balik percakapan Nabi Nuh alaihi salam. Boleh berbalas-balas dengan isterinya dan sebagainya. Teknologi yang melampaui pemikiran kita. 40 hari dengan kapal kayu sahaja. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buka hadis Nabi SAW tentang perjalanan zaman, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini zaman kita ini adalah era pembukaan di masa-masa akhir yang akan kita temukan dengan banyak perkara, banyak hal yang jadi tentangan yang kita takkan mudah lawan tuan-tuan. Banyaknya salah tapi dianggap benar. Maksiat dianggap sesuatu yang biasa. Keburukan-keburukan mulai terbit. Dulu-dulu nak tengok benda kotor ni susah sangat tuan-tuan. Sekarang masuk dalam phone. Boleh diakses dalam kocik sendiri sahaja. Paling jahat tuan-tuan handphone ni. Handphone yang kita buat scroll maksiat ni tuan-tuan. Kita duk pakai dalam solat. Apa kita tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Baru tengok maksiat tuan-tuan yang lalu dalam Facebook, dalam TikTok yang kita tak rasa apa-apa pun dengan maksiat tu. Kita rasa biasa tuan-tuan. Kemudian masuk dalam kocik, pakai dalam solat. Tak malu ke kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jaga diri baik-baik tuan-tuan. Mendekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari orang baik sekitar kita. Jagalah pergaulan. Cuma kalau kita rasa dah mula baik tuan-tuan, kita cari sesuatu yang baru pula tuan-tuan, iaitu apa dia? Kurangkan keburukan-keburukan. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Sejadah ni dia ada 3 tema lah. 3 tema, 3 halaman. Kebetulan ialah saya bahagikan 3 tema tu, kebetulan pula surah Sejadah ni ada 3 muka surat tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada gambaran 3 tema lah, saya pecahkan daripada ayat kedua ni. Tanzilul Kitab 1, La Raiba Fih 2, Mir Rabbil Alamin. Yang kalau kita faham betul-betul ayat ni, ketahuilah kita akan rasa semakin bersalah. Kita akan makin rasa khusyuk. Kita akan rasa makin, ya Allah, nak baca selalu Sayyidul Istighfar. Selalu tuan-tuan baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhan aku, tak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Khalaqtani, engkau jugalah yang cipta aku. Wa ana abduk, akulah hamba-Mu, ya Allah. Wa ana abduk, wa ana ala ahdik. Aku ni akan setia dengan janji-janjiku kepadamu, ya Allah. Semampu aku. Ni tuan-tuan, Sayyidul Istighfar. Kaji surah Sejadah, setiap minggu kita akan rasa semangat yang Allah beri dengan sebab benda-benda macam ni tuan-tuan. Kita rasa macam kerdilnya kita. Wa ana ala ahdik, aku ni setia janji. Ni Sayyidul Istighfar yang Nabi SAW baca tuan-tuan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah. Aku berlindung daripada keburukan yang aku perbuat. Abu ulaka, aku akui, aku mengaku. Abu ulaka bi nikmatika alayya, aku mengaku semua nikmatmu yang kau beri pada aku. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Wa abu bi dzambi. Wa abu bi dzambi. Dan aku akui kesalahan aku. Faghfirli, ampunkan dosa-dosa aku. Faghfirli, ampunkan dosa aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasan tak?
Surah sejadah ni banyak nak menjadikan kita faham yang Allah tu ada. Sampai tahap alif lam mim ataupun ialah perkataan alif lam mim tuan-tuan, huruf yang kita kenal, alif, lam, huruf mim, kenal. Sama penggunaan percakapan orang Arab tu sama tuan-tuan, tapi tak boleh nak cipta Al-Quran dengan huruf yang sama. Tengok tuan-tuan, macam mana Allah cuba untuk beri faham yang Allah ni adalah milik semua. Sebab itulah tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tuhan sekalian alam tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka saya beri pada tiga tema lah tadi, tiga tajuk, tiga fihris, tiga isi kandungan. Tanzilul kitab. Apa tu? Alif lam mim tanzilul kitab. Yang pertama tuan-tuan. Tanzilul kitab ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada ayat 3 sampailah ayat 10 dalam surah Sejadah. Dalam surah ini tuan-tuan, Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal langit dan bumi. Allah cerita langit dulu, lepas tu baru Allah cerita bumi. Nak cerita apa tuan-tuan? Yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita pasal tanzil ni. Tanzil ni dia ada banyak dalam Al-Quran lah. Ada orang tanzil ini maknanya turun. Cuma perbezaan, ada banyak perbezaan bahasa yang Allah guna. Sebab tu saya kata mukjizat Al-Quran ni, walaupun menggunakan perkataan yang sama, tapi makna dia sangat berbeza lah. Tanzil dalam surah kita, tanzil dalam surah Sejadah. Cuba tengok dalam surah apa tu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sama tuan-tuan, anzalna, perkataan yang sama, anzalna. Tapi rupanya maknanya berbeza dan kaedah Allah nak sampaikan sesuatu perkara yang berbeza. Anzalna ni tuan-tuan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ulama maknakan surah Al-Qadr tu adalah Allah turunkan Al-Quran itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, secara Allahumma salli ala Muhammad secara berperingkat dalam surah Al-Qadr lah. Kalau dalam surah Sejadah ni Allah turunkan sekaligus. Tapi tak apalah, kita cerita tu akhir nanti, insya-Allah saya pecahkan. Saya nak cerita yang 3 tu dulu. Jadi 3 hingga 10 ni Allah cerita pasal Al-Quran turun sekaligus tu. Jadi Allah cerita pasal langit dulu, baru cerita bumi. Tu ayat 3 sampai 10. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat kedua ini, tanzilul kitab la raiba fi, ayat 11 sehinggalah ayat 20, cerita tentang tolong jangan ragu, la raiba fi, tak ada keraguan. Ni cerita betul, Allah kata. Tolong jangan ragu, ini cerita betul. Cerita bab kematian. Cerita bab orang kafir nanti akan tertunduk, terkaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ syurga pun akan diceritakan. 21 sampai 30 mir rabbil alamin, sambungan ayat kedua surah Sejadah. 3 tema tu lah. 21 dan sampai 30 ni Allah tutup tirai tentang Rabb, tentang Rabbil alamin, tentang Allah ini sifatnya adalah mendidik dan memiliki. Allah tutup manusia, Allah tutup kisah-kisah surah Sejadah ni tadi, 3 benda tadi tu, Allah tutup dengan cerita-cerita yang sesuai dengan manusia. Contoh cerita Nabi Musa alaihi salam, walaqad ataina Musal kitab. Kan apa ayat tu? Walaqad ataina Musal kitab. Surah Sejarah tu kan, sampai a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Cerita pasal umat-umat terdahulu. Cerita pasal hujan. Cerita pasal hujan, suruh kita berjalan, afalam apa tu? Kenapa tak tengok, kenapa tak melata di atas bumi. Semua cerita yang terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kisah-kisah begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bersangkut paut dengan tauhid lah. Tauhid ni kenal Allah. Kenal Allah ni tuan-tuan, takat mana kita nak kenal Allah? Sampai mana kita nak kenal Allah tu? Sampai apa yang Allah suruh lah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tapi masalah kita adalah tauhid kita ni masih lagi berterampur, tuan-tuan. Saya ambil contoh. Kita rasa kita macam, hebatnya aku bahagian engineer, aku ni naik pangkat sampai dapat datuk dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam keadaan begitu, kalau tauhid kita tak kenal Allah sampai takat yang Allah suruh, kita kenal Allah sampai takat, kita tak mampu, sampai kita tak cari lagi sampai situ, maka kita orang yang memang Allah pelekehkan je, tuan-tuan.
Tauhid pun terabur. Sifat 20 sebagai contoh, tuan-tuan. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadith, kan, dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita tengok tauhid ni, nak cerita tauhid saja, sifat 20 ni, dia sebenarnya kita boleh bagi empat. Kita tengok tuan-tuan, sifat 20 tu bagi empat sebenarnya. Kita ada sifat nafsiyah, kita ada sifat salbiyah, kita ada sifat ma'ani, kita ada ma'nawiyah. Salbiyah ni makna dia apa, tuan-tuan? Salbiyah ni asal dia salbun, menafikan 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 apa-apa kelemahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sifat salbiyah ni bermula daripada kidam lah. Kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ada lima sifat salbiyah. Lepas tu kemudian nafsiyah. Nafsiyah ni ada satu je. Apa dia, tuan-tuan? Wujud lah. Datang yang ketiga pula, yang tadi tu kita cerita ma'ani. Ma'ani ni ada 7. 7 mula daripada kudrah, iradah, ilmun, hayun, sama', basar, kolam, sampai kolam. Ada 7. Terakhir, tuan-tuan, cerita pasal ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni kaunuhu lah. Kaunuhu muridan, kaunuhu pun ada 7 juga, tuan-tuan. Huraian dia panjang tauhid ni. Cuma kita nak cerita permukaan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Supaya kita sedar, Masya Allah, aku tak faham pun apa yang Ustaz sebut tadi. Tak faham. Bila tak faham, ketahuilah kita ni tak ambil berat pasal Allah, tuan-tuan. Ngaji. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, surah sejadah ni Allah bagi pada 3 lah. 3 dan Allah tutup. Allah tutup dengan kisah-kisah yang sesuai dengan manusia. Dan ada juga Allah cerita pasal derhaka dan sebagainya. Ramai tuan-tuan yang derhaka, tapi Allah tak pernah putus asa, kita panggil. Allah ni dia sifat dia mendidik dan memiliki. Allah tak pernah putus asa didik manusia. Walaupun Allah beri kat dia tu satu cop, yang namanya copnya istidraj. Allah saja bagi dia kekayaan supaya dia lebih derhaka, tapi ketahuilah tuan-tuan, sifat Allah itu mendidik. Walaupun namanya istidraj, ia tetap adalah didikan kepada manusia, supaya satu hari, moga-moga manusia itu kembali kepada Allah. Bukan bermakna Allah tak pandang terus mereka, tuan-tuan. Tak, tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni 3, tuan-tuan, yang kita boleh bahagikan. Banyaklah lagi. Kalau kita tengok Tanzilul Kitab bila Raiba Fih ni, Mir Rabbil Alamin ni, kalau kita tengok tafsir At-Tabari ni, dia sisi dia agak berbeza lah. Sebab Tabari ni dia lebih cerita bab kenapa turun ayat. Tuan-tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Ibn Jarir At-Tabari sebutlah orang musyrik ni duk cakap benda ni, ayat ciptaan sahaja Quran ni. Sedangkan terlalu banyak menunjukkan yang dalil yang Nabi ni tak pandai tulis, tak memiliki teknologi hebat sampai boleh cerita bab bulan bintang dan sebagainya. Bahkan orang terdahulu, tuan-tuan, mereka pun tak boleh bayang pun dunia kita sekarang ni. Orang dulu dia tak boleh bayang, bahkan Nabi SAW dia tak boleh nak bayang zaman kita, zaman macam kita sekarang. Seperti mana kita duduk ni, ataupun seperti mana kita pun tak boleh nak bayang kemodenan Nabi Nuh AS dulu-dulu, tuan-tuan, yang dipanggil sebagai kemuncak kemodenan. Dah ada helikopter, dah ada kapal selam, boleh cakap anak daripada jauh. Sampai ada ulama yang buat kajian sampai katanya sampai dah ada hologram dah sebenarnya. Tapi apapun itu, kita adalah puncak kemodenan sebenar. Kita dah melangkaui kemodenan Nabi Nuh AS, sehinggalah sekarang kita nikmati sebegini. Dan kalau tengok Nabi Nuh, tuan-tuan, berapa orang yang beriman kepada Nabi Nuh AS? 8 orang je lebih kurang. Kan ke 18, 8 orang kan? Kenapa 8 orang, tuan-tuan? Sebab arus kemodenan. Dia moden sangat sampai tahap dia rasa tak perlukan Tuhan dah. Akhirnya mereka semua kufur kepada Allah. Sama zaman kita, tuan-tuan. Sama sangat-sangat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah lagi. Maka Allah berilah satu huruf yang tak boleh diterjemah. Ini apa, Ibnu Jarir At-Tabari punya tafsir, yang orang tak pernah rasa bosan dengan bacaan tu. Alif Lam Mim. Tak bosan, tuan-tuan. Rasa macam kena sangat dengan diri kita. Sampai orang boleh lagu-lagukan. Sampai tuan-tuan, dia rasa macam, kita nak panggil apa, rasa macam kelakar, tuan-tuan, dengan gabungan huruf-huruf tu. Bahkan kalau dalam solat,
huruf-huruf ni seolah-olah beri kesedaran sikit pada kita ketika solat. Kalau tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, kita solat ni tuan-tuan. Kan baca Fatihah ni kita boleh berangan tuan-tuan, berangan habis. Hilang. Tiba-tiba bila imam dia masuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kesedaran tu datang sekejap. Wal qalami wa ma. Masuk je ayat kedua, hilang dah balik semula tuan-tuan, berangan balik kita. Tapi nak cerita pasal mukjizat huruf ni tuan-tuan. Alif lam mim. Sehingga kita ni fokus, tiba-tiba sedar kita tengah solat. Ni cerita bab mukjizat. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sisi ini tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sisi Ibnu Jarir At-Tabari, sisi penceritaan cara turun surah ini tuan-tuan. Malangnya adalah kita umat Islam kebanyakannya terpalit dengan kepercayaan. Jadi ragu kita dengan Al-Quran. Kita ragu-ragu dengan Al-Quran tuan-tuan. Sampai tahap macam mana kita boleh persoalkan dalam hati, macam mana wasiat dengan faraid ni boleh satukan hubungan keluarga. Timbul persoalan sekarang ni, orang-orang sekarang tuan-tuan, macam mana hukum Islam yang nampak macam kejam ni tuan-tuan, potong tangan, tapi boleh bawa keharmonian. Sampai tahap agama dia jadi satu badan yang sangat lemah. Bank Islam dikenali sebagai bank yang paling bermasalah. Dululah, tapi sekarang ramai ikut dah. Sampai satu tahap tuan-tuan, kita merasakan didikan, nak didik anak ni, kita mesti menggunakan kaedah sistem barat. Sebab nampak lebih menarik tuan-tuan. Tak payah belajar dulu, kita main, kita play school dulu, main-main je dulu. Dengan kajian-kajian otak, sistem barat ni, kajian otak, kalau marah sekian, kalau kena rotan sekian. Tuan-tuan, macam Allah, yang akhirnya kita ketepikan Al-Quran dulu. Kita guna otak dulu supaya kita boleh main helah sikit-sikit dengan Al-Quran, supaya nampak kena Al-Quran tu dengan apa yang kita fikir. Sedangkan benda tu terbalik tuan-tuan. Patutnya kita bawa Al-Quran dulu. Ada Al-Quran dulu baru kita bawa idea kita. Dan asasnya ada Al-Quran. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sisi yang kita boleh pandang dalam memahami Al-Quran lah, dalam memahami isi-isi Al-Quran. Yang semuanya membawa kepada betapa patutnya kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak cerita bab penyerahan diri ni tuan-tuan, nak cerita bab penyerahan diri, dia ada satu kata-kata Al-Imam Al-Ghazali. Tak apalah, tanggungjawab kita tuan-tuan dan anak sebagai contoh. Kalau ayah, seorang ayah, dia dalam hati dia ada apa tuan-tuan? Dalam hati ibu bapa ni dia ada anak dia. Dan sebab itulah bab anak ni banyak doa-doa tentang anak tuan-tuan, banyak sangat. Tentang kebaikan-kebaikan terhadap anak. Kan ada satu doa, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Itu kan doa yang baik untuk baby, untuk tahnik. Tahnik kita baca doa ni tuan-tuan. Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah, berikan dia kefahaman betul-betul pada agama. Wa'allimhu ta'wil, beri dia satu anugerah untuk mentakwil. Supaya dia faham bahawa Allah tu ada, Allah tu patut diserahkan diri. Banyak dah tuan-tuan. Ada doa lagi tuan-tuan yang saya rasa sangat sesuai untuk zaman kita tuan-tuan. Apa dia? Allahumma tahhir qalbaha, ataupun qalbahu lah, ataupun kalau ramai qalbahum. Ya Allah, bersihkan hati anak-anak kami, ya Allah. Mak bapak jangan lupa doakan untuk anak. Jangan lupa. Allahumma tahhir qalbaha, ya Allah, bersihkan hati anak aku perempuan ini, ya Allah. Wa hassin farjaha, dan ya Allah, bantulah aku untuk menjaga kemaluan dia. Dari segi kemaluan zinanya, dari segi kemaluan diri dia tuan-tuan. Diri dia supaya dia tak malu lagi, supaya dia ada rasa malu seperti mana malu kita yang dulu-dulu. Ada lagi banyak doa tuan-tuan untuk anak ni. Allahumma rizukhu malan, ya Allah, rezekikan anak-anak aku dengan harta, wa waladan, dan dengan anak-anak, wa barik lahu fi. Tapi dengan harta dan anak-anak itu, kau berilah keberkatan ke atasnya. Banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau dari segi pimpinan pula bezalah.
Kalau orang pemimpin ni dalam kepala dia ada rakyat. Kan tidur rakyat, makan rakyat, mandi rakyat, ketawa pun ingat rakyat. Kalau guru dia ada apa? Guru dia ada murid, dia ada masa, dia ingat masa dengan murid dia. Yang tuan-tuan, tanpa kita sedar, semuanya itu adalah kepatuhan terhadap Rabbal Alamin, terhadap urus takbir Allah buat. Kita tak sedar tuan-tuan. Kita panggil apa? Bezanya terbalik atau tak je. Ada orang yang dahulukan akal, maka Allah tak hadir dalam diri dia. Ada orang yang dahulukan Al-Quran dalam perbuatan dia, maka Allah iringkan setiap gerak geri dia yang dia buat sepanjang hari. Sebab itulah kata Imam Ghazali. Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali sebut apa tuan-tuan? Orang yang bodoh itu ialah orang yang gembira setiap hari dengan bertambahnya harta dia, bukan dengan bertambahnya amal dia. Dia sebut Syekh Imam Ghazali kata. Imam Ghazali sebut, orang yang bodoh itu ialah orang yang gembira setiap hari dengan Allahumma salli ala Muhammad, orang yang gembira setiap hari dengan harta dia, bukan dengan bertambahnya amalnya. Dia gembira dengan benda yang dia nak kena tinggal nanti, bukan benda yang nak dia bawa, tuan-tuan. Tak salah nak tambah harta hari-hari, tapi jangan pula tak tambah amal tiap-tiap hari, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitabu la raiba fih min rabbil alamin. Turunlah Alkitab itu, tak ada keraguan kat dalam kitab itu, dan dia datang dari Tuhan yang mendidik dan mentadbir. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah adalah apa tu Allahumma salli Muhammad saya sebut tadi, beza tanzil, beza anzala. Yang ni kita ambil daripada tafsir Ibnu Katsir. Anzala, tanzil, yang disebut sebagai penurunan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Adapun nazala, kita guna tanzil kan. Adapun perkataan yang ada dalam surah Al-Qadru itu, suratul Qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nak cerita pasal turunnya Quran itu secara berperingkat-peringkat lah. Tapi dalam tanzilul kitab ni, Allah nak naikkan Allah punya, kita panggil apa lah, kehebatan. Allah nak tunjuk kerdilnya manusia, maka Allah kata tanzil. Quran ni dia turun satu tahap, satu sekaligus turun dekat langit dunia. Itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah nazal ni adalah dalam surah Furqan kan. Nazal al-Furqan. Tapi tuan-tuan tengok mukjizat Al-Quran ini, walaupun perkataan yang sama, tapi digunakan dalam kaedah yang berbeza-beza lah. Sebab dalam tanzilul kitab ini, dalam surah Sajadah ni, Allah guna perkataan turun kitab, Al-Kitab. Kenapa tak guna turun Al-Quran? Tanzilul Quran min Rabbil Alamin, contoh kan. Kenapa tak turun itu, tuan-tuan? Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, antaranya sebab yang kita sebut tadi, Allah turunkan dari satu tempat yang sekaligus lah, satu lagi, kenapa Allah sebut Al-Kitab, Allah tak sebut Al-Quran? Sebab Allah nak tunjukkan bahawa ada suatu perkataan Allah sendiri yang Allah turunkan kepada manusia, Alkitab nama dia, yang turunnya sekaligus, dan turunnya itu adalah dari tempat yang tinggi dan sangat jauh. Itu digunakan perkataan Alkitab. Sebab terma Al-Quran ini, term Al-Quran ini, dia merujuk pada apa yang kita sedang baca ni, yang dah turun kat dunia. Al-Quran tu yang kita pegang sekarang ni, yang dah turun. Alkitab ni tuan-tuan, yang duduk atas lagi. Jadi kitab yang dulu kalau Alkitab ni boleh dimaknakan dengan Taurat jugalah kan. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Katsir sebut begitulah. Satu benda yang turun daripada tempat tinggi dan sangat jauh, dan dia benda tu sangat mulia. Tanzilul kitab. Allah nak merendahkan habis manusia pada hari Jumaat ni. Rendahlah korang ni. Gitulah tuan-tuan. Sampai tahap korang boleh sujud nanti, sampai ayat ke-15, sujudnya itu sujud yang memang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Banyaklah lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitab. Apa lagi kita nak cerita tanzilul kitab? Oh, perkataan kitab lah. Tanzilul kitab. Perkataan al-kitab itulah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-kitab ni daripada perkataan kataba, tulis. Tulis tulis ni dalam konteks penulisan, dia panggil kalau kataba ni dia banyak lah kan. Kataba, dia tulis ni banyak sebenarnya. Rosama. Jadi kataba ni adalah konteks penulisan yang kekal abadi. Tak boleh hapus terus. Tak boleh padam. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La raiba fi. Perkataan Alkitab, tulisan yang abadi itu yang raiba fi, yang tak ada keraguan. Tadi kita dah ceritalah pasal keraguan yang Allah bagi tema-tema dia yang akan kita bincang kemudian. Tiga pembahagian yang akan kita bincangkan. Apa yang kita tak boleh ragu dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang bukan Al-Quran. Dan akhirnya min rabbil alamin itu dalam Ibnu Katsir disebut sebagai, saya sebut dah sebelum ni masa kuliah pertama tu, apa dia? Saya sebut yang menariknya min rabbil alamin ini adalah plural atas plural. Plural ni macam mana nak cakap Biasa singular plural kan, yang digunakan jamak atas jamak. Nak cerita bahawa Allah ni takbir atas, dia macam takbir atas ke atas ke atas ke atas. Dia organisasi macam MLM begitulah. Macam mana pun ada orang atas sekali yang paling berkuasa. Kalau dia tak ada, habis terus. Dia sama macam MLM lah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada Allah sebut tu, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Plural atau plural. Kul Allahumma malikal, wahai Tuhan yang ada kerajaan. Sampai tahap begitu tuan-tuan kita sebut, engkaulah yang beri kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Kerana Allah yang takbir semua lalas sekali. Cuma ada perbahasan ulama lah. Adakah Allah ni ada tugasan? Maka Dr. Wahbah Zuhaili ni dia duk cerita pasal apa yang Allah buat. Apa yang Allah tugas. Urus takbir apa yang Allah buat sebenarnya. Sebenarnya benda ni tak payah fikir. Tapi nak menunjukkan kita kenal Allah, maka dibincangkan juga. Allah ni kerja dia apa? Hidup matikan orang. Allah kerja dia apa lagi? Beri rezeki. Allah kerja dia berikan kemuliaan, berikan kehinaan, berikan sakit, berikan kesembuhan pula, berikan arahan, berikan panduan. Tapi sambil-sambil tuan-tuan yang dimulakan Allah SWT, arahan dan panduan itu diberi oleh Allah. Sambil-sambil itu juga Allah tegah beberapa perbuatan. Allah halalkan makan wa halallahu al-bai'a, Allah halalkan perniagaan, tapi akhirnya Allah haramkan riba. Allah tegah beberapa perkara. Tugas Allah lagi apa dia? Ampunkan dosa. Allah berikan azab dan yang lain-lain yang kita tak jumpa dah dalam dalil tu, semua yang ada dalam dalil, yang lain tak mampu kita fikir dah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang plural atau plural tadi tuan-tuan? Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah ni dia beri kerajaan pada orang lain. Tapi hakikatnya kerajaan tu dia punya. Macam tadilah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kita rasa kita yang takbir, dunia ni kita yang takbir, kita jadi Perdana Menteri. Kan? Sampai tahap bila dia tak rasa Allah tu atas, ada kat atas, maka dia boleh buat apa je lah kat bumi ni. Tahan tu, tahan ni dan sebagainya. Tuan-tuan, akhirnya menyebabkan dia tak faham yang rasanya dia macam dia yang takbir, tapi sebenarnya takdir Allah yang tentukan semua. Macam Fir'aun lah. Fir'aun, siapa lagi? Namrud dan sebagainya. Semuanya rasa macam dialah yang mentadbir, tapi sebenarnya di atas lagi. Yang tujuan utamanya Allah buat begitu tuan-tuan adalah untuk tujuan kita ni rasa terhutang budi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak kisah Nabi Sulaiman alaihi salam? Apa Nabi Sulaiman sebut? Dan sesungguhnya kami telah kurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi kedua-dua mereka ni bersyukur dengan kata apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanalladzi. Segala puji bagi Allah yang limpahkan kurnianya kepada kami, yang rupanya itu sebagai mengatasi kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Dia tahu Allah bagi dia lebih. Tuan, siapa pun yang menafikan, siapa pun yang cuba menafikan tak ada keraguan tentang urus takbir Allah, dia pasti akan merasa tipu diri dia sendiri. Tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah
Kisah Namrus kan. Kisah Namrus ni nak cerita dia ni boleh takbir power sangat sampai dia boleh keluarkan apa. Dia kata apa? Aku juga boleh hidupkan orang yang mati. Itu kata Namrus alaihi salam. Namrud yang zalim sangat ni, angkuh sangat berhujah. Penuh sombong dia terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu. Bila dia sampai tahap dia bawa orang kat depan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, kenapa kau kata kau Tuhan? Maka dia bawa seorang depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata, tunjuk kuasa dia. Ni aku bawa dua orang ni, aku boleh bunuh dia. Maknanya Namrud kata, aku boleh tarik nyawa orang. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dua orang tadi, seorang kena bunuh, seorang bebas. Jadi maknanya apa? Dia boleh bunuh orang, dia boleh hidupkan orang. Belagak macam Tuhan, tuan-tuan. Boleh hidup, boleh matikan. Akhirnya, tuan-tuan, Nabi Ibrahim matikan hujah orang tu. Senang je, tuan-tuan. Itu yang kita sebut sebagai apa tadi? Sujud. Kita taat. Bila taat ni, kita tak mampu nak putuskan apa-apa. Akhirnya pada Allah baliklah. Apa dia? Namrud ni sampai cakap dia kata dia boleh mati je hidup orang. Ibrahim akhirnya matikan hujah dia dengan apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Dia cabar je pada Namrud. Namrud, tak apalah kau boleh hidupkan matikan orang, tak apa. Tapi ada satu benda yang aku nak minta kalau kau Tuhan. Apa dia? Terbitkan matahari daripada barat. Akhirnya diam dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya sebagai penutup, ayat 1 dan 2 ni cukup dah buat kita jadi checkmate habis dah. Ada lagi yang tak faham, maka Allah cerita fasa-fasa. Kalau kita tak faham yang tadi tu, tuan-tuan, maka Allah cerita fasa-fasa seterusnya melalui 3 pembahagian yang kita sebutkan tadi, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambunglah. Tadi tu kan 3:10 turun langit bumi, 10 ayat 11 hingga 12 cerita pasal tolong jangan ragu dah, cerita bab kematian ni betul. 21 tambah 30 cerita bab tutup tirai tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang didik dan memiliki. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dapatlah kita bawa satu sujud yang mungkin memberikan satu pengaruh ataupun memberikan satu rasa rendahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ayat sejadah ni lah, tapi nantilah kita tafsirkan nanti kemudian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga diberikan keberkatan dan minta maaf salah silap bahasa yang saya gunakan. Moga memberi manfaat kepada kita semua. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih, Ustazah Ainun. Terima kasih Ustaz. Okey, mungkin kita buka soalan kot, ada yang nak bertanya, 1-2 soalan ke? Okey, silakan. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa kita sembahyang tu lalai dalam sembahyang tu, adakah disebabkan dosa kita? Lalai dalam sembahyang adakah disebabkan dosa kita? Dia macam ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Siapa yang bertanya tadi? Saya jawab ya. Jadi dosa ni dia tak mengganggu kelas, dia tak menyebabkan kelalaian. Dia cuma menyebabkan Allah tak nak dekat dengan kita je. Dia bukan sebab kita panggil apa? Kita lalai itu sebab dosa. Tak juga. Sebab ada juga orang yang membuat apa kita panggil, ada juga orang yang beriman tapi dalam masa yang sama dia lalai juga dalam sembahyang dia. Dalam sujud dia. Dia bukan kira begitu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Cuma dia kalau dalam solat cerita lain lah. Solat lain, cerita luar lain. Kalau dalam solat, kelalaian itu satu benda yang biasa. Itu memang janji Allah SWT tentang apa tu, syaitan akan ganggu. Lepas tu ada hadis Nabi SAW tentang orang akhir zaman ni dia dah tak dapat khusyuk dah. Itu antara benda-benda yang lalai dalam solat lah. Tapi kalau luar solat, tuan-tuan, luar solat, betul. Ia sangat berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Contoh macam apa tu? Apa Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seseorang itu dalam keadaan sedang beriman, maka dia takkan mampu untuk buat maksiat. Maknanya apa? Allah dekat dengan dia, maksiat akan lari. Sebab tu kita kena minta, matikan aku dalam ketika mana aku tengah beriman. Itulah. Jadi ini mendekatkan diri lah. Subhanallah.
Ada soalan lain ke? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ramai tu Saya Ustaz nak tanya, serentak. Okey. Okey, siapa dulu? Okey, silakan. saya dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak Ustaz tolong sharekan dekat admin doa-doa untuk anak-anak tadi. Boleh tak Ustaz? Oh, boleh. Nanti saya sharekan Amin. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, apa ni? Dekat tu kan Nabi baca surah saja sebelum tidur Ustaz. Tapi Aha. kadang-kadang kita tertidur baca siang boleh ke Ustaz? Oh, gitu. Betul juga tu kan. Kan ikut Nabi sebelum tidur tu macam mana pengantuk suruh baca kan. Tapi kita kadang-kadang dah tengah ngantuk sangat tu tertidur siang baru teringat baca. Boleh ke Betul. Ustaz? Okey, baik. Salam, terima kasih. Senang tertidur ni kita panggil penyakit apa apa benda tu, APEP nama dia. APEP ni oksigen dah mula kurang dalam badan lah, dalam otak. Dia adalah kaedah-kaedah kedoktoran tu. Ada kawan saya begitu sampai tidur dia kena guna oksigen. Itu tambahan sajalah ni, kita tambahan. Tidur dia kena guna mesin. Akhirnya dia segar dah sekarang sebab penyakit tertidur. Tapi tak, tuan-tuan, tidur ni bukan betul. Tidur ni tak ada masalah. Tidur memang benda yang biasalah. Cuma perlu ke kita baca esoknya? Tak, tuan-tuan. Tak. Nabi amalkan waktu malam. Jadi Nabi sebut sebelum tidur, amal sebelum tidur je. Kalaulah kita tengah baca tertidur, itu rezeki kita. Macam seolah-olah macam kita puasa dan termakan. Tak apa. Baca tertidur, kita dapat apa yang kita baca. Kita dapat syafaat dalam kubur, kita dapat semua fadilat-fadilat sejadah dan al-mulk tu kita dapat habis semua sekali. Yang penting niat kita memang nak baca lah, nak habiskan. Jangan memang niat kita nak tidur dah. Kan? Baca separuh ni tertidur ni. Tak boleh lah macam tu. Niat kita memang nak habiskan, akhirnya tertidur. Maka itu adalah satu syafaat. Sebab apa tak boleh bawa ke esok? Sebab esoknya itu dia ada amalan-amalan lain lah yang Nabi beri. Kita kena baca syahadul istighfar, kena baca sekian. Banyak yang lain untuk esok tu. Selain daripada malam yang untuk sejadah tu lah lebih utama. Begitu. Jadi malam saja yang perlu kita amalkan. Boleh tak bawa esok? Bagi saya tak sesuai. Tapi kalau nak bawa untuk qada semula apa yang kita tertinggal malam tadi, silakan pun boleh. Tak ada masalah. Jadi soalan seterusnya, Ustaz, boleh ke mayat arwah tersiksa bila kita pamerkan gambar lama arwah bersama kita dalam profil WhatsApp kita? Dia macam ni. Orang yang dah mati, dia dah tak ada, kita panggil apa? Dia dah tak ada tanggungjawab, dia tak mukallaf dah. Jadi dosa pahala tu habis berhenti sampai situ. Cuma kita boleh beri bantuan dalam kubur ni berupa anak lah, yang dipanggil anak tu kan, yang 3 perkara yang tak terputus tu. Anak Adam 3 perkara tak terputus, sedekah dia. Jadi benda-benda tu akan bantu dia dalam kubur. Adapun dosa-dosa yang gambar lama semua tu, benda tu bukan cerita dalam kubur, tuan-tuan. Benda tu alam lain nanti, alam mahsyar. Alam mahsyar, dia akan bawa benda tu. Tengok anak kau ni bawa gambar-gambar yang ataupun video-video kau dulu yang joget-joget dan sebagainya, dia tunjuk pula kat khalayak ramai. Benda ni yang Allah hisapkan ketika mahsyar nanti. Jadi benda tu lagi berat lah sebenarnya. Alam kubur berat dah. Masuk alam mahsyar kena tanya benda tu lagi berat lah, tuan-tuan. Dalam kubur ni kita dah mengharapkan 3 benda. Ada anak, sedekah kita yang boleh selamatkan kita. Sedekah itu termasuk dalam surah al-mulk, surah sejadah apa semua tu. Dan juga ilmu-ilmu yang kita beri pada orang. Jadi benda-benda tu semua kita mengharap sangat dah. Jadi tiba-tiba kat mahsyar ada satu perbuatan anak kita yang kita salah didik anak kita menyebabkan Allahumma Muhammad, kita tersiksa. Tapi tuan-tuan kena faham, benda yang lama, contohnya dah bertaubat, gambar semua dah padam, tiba-tiba anak kita sebarkan aib kita itu dan kadang-kadang kita dah mati, benda tu tak jadi tanggungjawab kita dah. Dia jadi tanggungjawab pada anak lah. Anak tu seorang yang berdosa, mak bapak tak berdosa lah. Gitu tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Soalan seorang kecil yang tu, Ustaz, kalau orang tu buat dosa kecil, dia solat berdoa, adakah Allah terima doa dia, Allah terima solat dia? Ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidul istighfar. Baca je sayyidul istighfar. Allah itu maha penerima taubat. Allah tak suka orang yang tak taubat. Jadi lagi mana dia solat dan solatnya itu mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam satu hadis,
sahih dalam satu kitab Muslim itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang siapa ada 40 amalan. 40 amalan yang boleh bawa ke syurga. Allah tak sebut, Nabi tak sebut 40 tuan-tuan, Nabi sebut satu je. Apa dia? Nabi kata siapa yang bagi minum susu kambing daripada kambing yang dia bela, dia suruh orang tu buat balik kambing dia, ambil susu, pulang balik kambing, maka orang tu akan masuk syurga. Tapi Nabi kata 40 amalan, Nabi sebut satu je tuan-tuan. Apa maknanya kata ulama? Ihtisaban. Siapa yang sungguh-sungguh buat amalan untuk mengharapkan pengharapan itu mengharapkan Allah ampunkan dosa dia, mengharapkan Allah beri dia ganjaran, maka pasti dan pasti wajib, kita panggil wajib dia bukan ni, wajib Allah beri. Jadi dia akan dapatlah pengampunan tu, dia akan terima doa dia, tak akan terima solat dia. Dan kadang-kadang doa dan solat itu lambat sikit penerimaannya sebab ada halangan-halangan, tapi tak apa, teruskan seperti mana kita baca Sayyidul Istighfar tadi tuan-tuan. Abu Ulaka mengharapkan pengampunan kepada Allah SWT. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Nazim ya atas kesudian berkongsi ilmu tadabbur dari surah As-Sajdah ini. Terdapat banyak pengajaran dari surah As-Sajdah ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ambillah iktibar dari kebinasaan umat terdahulu. Nikmat Allah hendaklah kita syukuri, dan di hari kiamat nanti tidak diterima iman yang kufar. Dan semoga kita semua mendapat manfaat dan terus istiqamah dalam tadabbur suci Al-Quran ini, dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat dan juga mengambil ibrah daripadanya. Terima kasih tak lupa kepada penaja bagi slot program kita pada pagi ini, dan juga kepada jemaah yang sudi membantu menyumbang bagi kesinambungan majlis ini, dan semoga Allah kurniakan kita keberkatan rezeki dan umur kepada kita semua, dan insya-Allah. Dan bagi menangguhkan majlis Ustaz kita, tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah berikan kami kesempatan untuk sentiasa mencari keimanan, mencari kebenaran diri kepada Allah. Untuk tangguh majlis dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma azim, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi Ustaz ya. Terima kasih semua. Jumpa lagi kita pada malam ini pukul 8 seperti biasalah pukul 8 untuk baca ayat suci Al-Quran, dan juga kita baca surah Al-Kahfi pada malam ini, insya-Allah. Jumpa lagi dan terima kasih semua. Insya-Allah. Terima kasih Puan Ainun. Sama-sama.